Baik saudara, seperti yang dijanjikan awal tadi, Fokus Nasional 1 Tengah hari ini mengenai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, PPPM Pendidikan Tinggi, yang telah pun dilancarkan Perdana Menteri 7 April lalu bagi melonjakkan institusi pengajian tinggi negara. Menggariskan hala tuju pendidikan tinggi negara bermula dari 2015 sehingga 2025, PPPM PT berupaya memberi keseimbangan dalam bidang akademik dan sahsia graduan. Malah pelbagai inisiatif dalam PPPM juga akan membantu graduan institusi pengajian tinggi tempatan lebih berdaya saing, kreatif serta inovatif. Baiklah, untuk berbicara lebih lanjut mengenai PPPM PT, kami bawakan ke Studio Nasional 1 hari ini Pengarah Pejabat Pengurusan Program Kementerian Pendidikan, Profesor Madya Dr. Nurhayati Mohamad. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami. Okey, terima kasih Fiona. Baik, kita telah tahu sedikit mengenai kesan jangka panjang yang akan diberikan hasil daripada pelaksanaan pelan ini. Namun mungkin doktor boleh tambah atau menghuraikan lebih ringkas mengenai PPPM ini. Okey, sekali lagi terima kasih Fiona. PPPM ini adalah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi tahun 2015 hingga 2025 bagi pendidikan tinggi. Jadi sebenarnya ia merupakan kesinambungan daripada Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara yang dilancarkan pada 2007, tahun 2007. Justru selepas 6 tahun pelaksanaan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara ataupun PSPTN pada tahun 2013, dirasakan sudah tiba masanya untuk mengkaji semula PSPTN tersebut bagi melihat pencapaian dan apakah perkara-perkara yang perlu ditambah baik. Justru pada 2013 kita telah membuat kajian semula dan dalam masa 2 tahun iaitu dalam 2015 ini kita menghasilkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi dan ia juga dijajarkan dengan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia bagi prasekolah hingga lepas menengah. Justru bagi Kementerian Pendidikan Malaysia terdapat 2 pelan ini yang dikira lengkap ya untuk perancangannya, iaitu darilah prasekolah hingga lepas menengah dan kini untuk pendidikan tinggi. Ya. Dan kalau Prof boleh huraikan bagaimana sebenarnya PPPM terutama PT ini disediakan? Okey, seperti yang saya sebutkan tadi, pada 2013 kita adakan kajian semula dan ia mengambil masa lebih kurang 1 tahun. Justru pada awal 2014, Februari 2014, Mac 2014, kita menerima laporan mengenai kajian PSPTN tersebut. Justru dalam masa setahun kita mendapat input ataupun maklum balas daripada pihak-pihak berkepentingan dan kita juga membuat town hall dan sebagainya dan kita membina konsep 10 lonjakan untuk PPPM PT ini. Jadi untuk mendapatkan 10 lonjakan itu, untuk memuktamadkan 10 lonjakan itu, kita telah mengambil kira input lebih daripada 10,000 pendapat. Ya, 10,000 ya, lebih daripada 10,000 pendapat. Bermula dari kajian semula, mereka mendapat input daripada lebih 6,000 pendapat dan kita tambah lagi kemudiannya dengan town hall kita. Jadi lebih kurang lebih daripada 10,000 orang yang memberi input untuk membentuk Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia Pendidikan Tinggi ini. Justru masa yang diambil untuk menulis dan menambah baik dalam masa dari bulan Oktober hinggalah kepada Mac tahun ini dan pada 7 April seperti yang Fiona sebutkan tadi dia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baik, seperti yang kita tahu kecemerlangan sesebuah negara itu bergantung kepada bakat yang menjadi aset utama bagi menjana ekonomi berasaskan pengetahuan ataupun kita boleh katakan knowledge based economy. Dan apa pandangan doktor sendiri dalam usaha visi PPPM ini bagi melahirkan modal insan berbakat iaitu value driven talent untuk memacu lagi negara ke arah yang lebih tinggi? Betul. Memang untuk kemajuan sesebuah negara kita perlukan bakat tersebut. Jadi tumpuan dalam PPPM PT ini adalah melahirkan bakat terpelajar yang dipacu nilai atau dalam bahasa Inggerisnya learned values driven talent. Dan seperti juga yang dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tempoh hari, beliau juga menekankan bahawa
ilmu bagi seseorang bakat itu memang amat penting. Walau bagaimanapun, ia harus diseimbangkan dengan akhlak. Justru itulah yang kita tekankan dalam PPPM-PT ini, iaitu untuk menyeimbangkan antara ilmu dan akhlak. Jadi itulah atribut yang kita mahukan. Dan kita berharap kita akan melalui 10 lonjakan tersebut akan terhasillah bakat yang sedemikian. Justru PPPM-PT ini memang memfokuskan kepada graduan tersebut. Walau bagaimanapun kita juga melihat kepentingan untuk memastikan yang kaki tangan akademik dan kaki tangan sokongan juga perlulah cemerlang supaya mereka dapat menghasilkan graduan atau bakat yang cemerlang ini. Justru kita ada juga lonjakan, iaitu lonjakan kedua, kecemerlangan bakat. Yang ini adalah memfokuskan kepada kecemerlangan kaki tangan akademik dan kaki tangan sokongan. Lonjakan pertama tadi ialah menghasilkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang. Itu yang kita mahukan. Jadi ada 10 lonjakan itu, 4 daripada lonjakan itu memfokuskan kepada memang graduan. Graduan sahaja. Ya, macam lonjakan ketiga adalah mengenai pembelajaran sepanjang hayat. Jadi kita mahu membudayakan supaya rakyat Malaysia ini akan suka untuk terus belajar, tidak mengira umur mereka dan sebagainya. Jadi satu lonjakan khas untuk pembelajaran sepanjang hayat, menghayati pembelajaran sepanjang hayat. Itu lonjakan ketiga. Dan kita juga faham bahawa ekonomi negara kita memerlukan bakat yang mempunyai kemahiran khusus. Bukan sahaja dari segi pengetahuan akademik, tetapi kita katakan skills ataupun kemahiran. Justru kita juga ada satu lonjakan yang memfokuskan kepada graduan technical vocational. Dan ini adalah untuk memenuhi keperluan ekonomi negara juga. Dan 6 lonjakan lain adalah lebih kepada institusi dan bagi memastikan institusi-institusi pendidikan tinggi di negara kita cemerlang dan seterusnya menyokong pembentukan graduan yang holistik ataupun bakat terpelajar di pacu nilai ini. Baik, melihat kepada lonjakan-lonjakan ini, selain daripada graduan ataupun tenaga pengajar itu sendiri, siapa atau pihak yang manakah lagi yang terlibat dalam PPPM-PT ini? Dari segi keterlibatan, memang banyak pihak yang terlibat, terutamanya dari industri, kerana mereka merupakan pihak berkepentingan yang utama juga, ya, dan ibu bapa dan pelajar-pelajar itu sendiri, ya, graduan itu sendiri. Justru dalam membentuk PPPM-PT ini, kita telah banyak membuat kita katakan pendengaran awam dan juga sesi-sesi pembentangan kepada wakil-wakil industri, kepada naib-naib chancellor, kepada pengurusi lembaga pengarah universiti, kepada ketua-ketua eksekutif IPT swasta, dan tidak ketinggalan kepada ibu bapa dan juga kepada pelajar-pelajar sendiri dan juga kesatuan-kesatuan. Justru pelan ini adalah penting kepada mereka kerana pihak industri mereka memerlukan bakat-bakat ini. Ya, jadi mereka, kita faham bahawa kita memerlukan input yang kita katakan banyak daripada pihak industri. Boleh dikatakan untuk TVET, iaitu pendidikan teknikal dan vocational tadi, apa yang kita cadangkan ialah supaya di masa hadapan kurikulum ini dibentuk oleh industri. Jadi institusi pendidikan tinggi cuma memberi input dari segi bagaimanakah untuk input akademik. Jadi selama ini kita yang akademik yang membentuk dulu, kita memohon input daripada industri. Tetapi kali ini kita mahukan industri yang membentuk kurikulum dan kita memberi input akademik. Dan kita juga memerlukan sokongan industri dan swasta untuk perkara seperti inovasi, penyelidikan dan inovasi, kerana kita mahukan penyelidikan yang dihasilkan di universiti ini boleh sama-sama dimanfaatkan oleh industri dan juga masyarakat. Justru dalam salah satu lonjakan itu, iaitu inovasi, ekosistem inovasi, kita tekankan kepada quadruple helix.
ataupun keterlibatan kerjasama antara 4 individu ataupun pihak-pihak yang berkepentingan ini, iaitu kerajaan, industri, masyarakat dan universiti itu sendiri. Jadi kita sediakan supaya satu ekosistem itu wujud agar keempat-empat ini boleh memainkan peranan masing-masing dan menyumbang, dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat dan negara kita. Baik, melihat kepada PPPM, PT ini dirangka berlandaskan 5 aspirasi, dan sejauh mana keberkesanan kalau kita melihat akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan itu sendiri, sejauh mana keberkesanan kelima-lima aspirasi ini? Okey, jadi kelima aspirasi ini kita namakan aspirasi sistem, dan ia dipilih sebagai kesinambungan kepada apa yang terdapat dalam PPPM untuk prasekolah hingga lepas menengah. Justru untuk pendidikan tinggi ini kita sambung aja aspirasi tersebut yang telah dinyatakan dalam PPPM yang pertama tersebut, yang peringkat prasekolah hingga lepas menengah. Jadi kita sambung ke peringkat pendidikan tinggi. Justru sebagai contoh, akses, kita mahukan supaya pelajar yang layak ini mendapat peluang untuk menduduki pendidikan tinggi. Justru jika kita lihat kepada Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara yang dahulu, memang peningkatan akses dari segi dalam tahun 2007 hingga 2013 memang terdapat peningkatan akses yang amat ketara. Justru kita mahu perkara tersebut diteruskan. Disebabkan demikianlah kita masih kekalkan satu daripada aspirasi sistem ialah akses. Kita mahukan, walau bagaimanapun kita melihat dari segi akses itu, kita sekarang memfokuskan supaya akses lebih kepada pelajar TVET tadi, yang technical vocational. Kita juga melihat kepada memastikan bahawa institusi pendidikan tinggi swasta memainkan peranan yang lebih juga dari segi memberikan akses ini, memberikan tempat, dan kita juga mahu pastikan terdapat kemampanan keuangan tersebut supaya pelajar-pelajar tidak dikatakan tidak dapat memasuki pendidikan tinggi kerana tidak mempunyai sumber keuangan. Jadi kita tidak mahu perkara tersebut, sumber keuangan menjadi sebab pelajar tidak dapat masuk ke universiti. Justru disebabkan itulah dalam salah satu lonjakan kita ada juga mengenai kemampanan keuangan untuk memastikan pelajar mendapat sumber tersebut, dan juga untuk memastikan IPT kita dapat beroperasi dalam kecekapan dan efisiensi tadi yang Fiona sebutkan. Betul. Jadi dengan ada lonjakan tersebut, kita harapkan dapat mencapai 5 sistem yang telah digariskan aspirasi sistem itu. Baik, terima kasih. Dan apa yang dapat kita rangkumkan adalah pelaksanaannya harus dipertingkatkan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Pengarah Pejabat Pengurusan Program Kementerian Pendidikan, Profesor Madya Dr. Nurhayati Muhammad kerana sudi bersama Nasional 1 pada hari ini. Okey, sama-sama. Terima kasih Fiona.